السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Pengulangan semula tauhid di dalam ibadah. Setelah diberitahu dakwah, diperturunkan juga dalil. Inilah kebiasaan, berbeza dengan ayat-ayat lain di mana ada dakwah tauhid akan disusuli dengan dalil. Dan dalam ayat ini tidak susah mana untuk diketahui dalil dia, karena semua jumlah ayat-ayat yang kita baca itu sudah kita baca sebelum ini mengenai sebutan dalil. Dan setelah diberitahu dalil Allah yang Maha Esa, perbahasan seterusnya ayat-ayat yang kita akan baca sampai kepada bahagian kedua surah ini, yaitu pada ayat hingga pada ayat 177 mengenai penafian syirik di segi amal, syirik amali, yang juga berleluasa berlaku di kalangan orang Arab. Mana dalil Allah Ta'ala Maha Esa beserta dengan beberapa zajrun, beberapa teguran tentang manusia yang tidak boleh memahami dalil ataupun tidak boleh menerima dalil daripada wahyu, dan juga beberapa perkara mengenai penafian syirik amal.
Syirik amali berarti perbuatan tu kalau akidah dia syirik, maka amalan tu dikira syirik. Penafian syirik amal. Dan penafian menghalal atau mengharamkan sesuatu itu mengikut hawa nafsu. Menafikan, menghalal atau mengharam sesuatu itu adalah mengikut hawa nafsu, bukan daripada wahyu. Sedangkan Allah yang Maha Esa. Jadi menetapkan perkara itu halal atau menetapkan perkara itu haram, hak mutlak Allah, tidak boleh dikongsi oleh sesiapa. Penghalalan dan pengharaman hak mutlak Allah Ta'ala, sebab ia adalah syariat. Ia adalah syariat. Nabi kita SAW diberi wahyu untuk menyatakan sesuatu itu halal atau sesuatu itu haram. Lalu perantaraan wahyu, Nabi juga beritahu kepada umat dia barang-barang halal atau benda-benda halal atau binatang-binatang halal dan sebaliknya. Manakala umat Nabi, apa yang mereka jelaskan halal atau haram itu daripada istinbat, daripada qiyas, daripada wahyu Allah Ta'ala. Sebab perkara yang disebut sebagai haram, tidak semua. Kemudian makhluk-makhluk lain dikiaskan oleh ahli ulama. Kalau didapati binatang itu ada padanya ciri-ciri binatang yang telah diharamkan oleh Allah, maka dia juga diharamkan. Kalau ada pada binatang itu ciri-ciri yang Allah Ta'ala halalkan, maka dia dikira halal di segi kias. Jadi ahli ulama yang mengatakan haram halal juga jika berpandu daripada wahyu atas bentuk kias. Nabi yang memberitahu halal haram atas dasar wahyu. Jadi tidak boleh selain pada mereka ini dengan tidak ada apa-apa alasan mengatakan sesuatu itu halal atau sebaliknya. Sebab ia adalah suatu perkara yang dikira syariat. Mengada-ngadakan syariat sendiri membawa pada kufur. Dan inilah yang terjadi kepada ulama Bani Israel. Inilah yang terjadi kepada ulama Bani Israel. Mereka bebas mengatakan halal atau haram pada sesuatu, sehingga mereka dikira kufur. Dan kita akan baca mengenai ulama Yahudi dalam surah Taubah. Jadi kesimpulannya, setelah diulangi dalil, setelah diulangi dakwah tauhid dan diperturunkan dalil selepasnya, maka tajuk-tajuk selepas pada pengulangan dakwah adalah mengenai pengharaman ataupun hak menghalal dan mengharam itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika manusia ada yang mengatakan halal atau yang mengatakan haram bukan berpandu daripada wahyu Allah, mereka dikira kufur dengan sebab itu. Dengan sebab itu mereka dikira kufur. Dan berlaku kepada masyarakat Mekah. Contohnya dia kata bangkai halal. Alasan dia kerana dia dimatikan oleh Tuhan. Sehingga dia kata kamu sembelih dengan tangan kamu kata halal. Manakala yang ni mati sendiri, Allah sembelihkan dia, kamu kata haram pula. Itulah dikira suatu kefahaman yang salah yang berlaku pada orang Mekah, lalu diperbetulkan di samping beberapa zajrah. Kemudian bermula pada ayat 178 hingga akhir surah, tajuk yang kita akan baca mengenai umur munazimah, peraturan hidup umat Islam. Macam mana umat Islam kena jaga peraturan hidup dia sesama Muslim. Daripada peraturan itulah mereka ahli tauhid akan dapat hidup dengan damai, hidup dengan kasih sayang, dan hidup dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Pada cara itulah adanya kebahagiaan. Dan di celah-celah surah, di celah-celah ayat-ayat umur munazimah, kita akan dapati Allah Ta'ala sebut umur muslihah seperti sembahyang dan puasa. Seperti sembahyang dan puasa, kerana amal-amal muslihah inilah yang biasanya akan
mempermudahkan seorang itu untuk patuh kepada umur munazimah. Jadi umur muslihah diadakan oleh Allah Ta'ala di celah-celah ayat-ayat umur munazimah, supaya dengan adanya penjagaan umur muslihah, mereka dapat melakukan cara hidup mereka, dapat melakukan perintah Allah Ta'ala dalam kehidupan seharian mereka, menempati syariat. Dan bahagian untuk keluar juga, selain daripada umur munazimah dengan umur muslihah, kita akan dapati bahagian kedua ni didatangi dengan jihad dan infak. Ada perkara yang Allah Ta'ala tegaskan mengenai jihad dengan peraturannya. Ada perkara yang Allah Ta'ala beritahu tentang infak. Kerana dua-dua ni adalah merupakan usaha macam mana hamba Allah yang telah menerima Islam atau menerima Tauhid dapat menyebarkan Tauhid dengan cara jihad dan infak. Maknanya, apabila Tauhid difahami, Rasul telah diterima dan telah memahami ataupun telah meyakini akan adanya balasan akhirat, maka dia kena jaga hukum-hukum yang lain-lain termasuk umur munazimah, dan dia kena jaga juga hubungan dia dengan Allah Ta'ala melalui umur muslihah, dan bagi merapatkan manusia lain kepada Allah Ta'ala dengan disampaikan kepada mereka wahyu Allah. Apabila wahyu Allah disampaikan, manusia mula akan rapat dengan Allah. Dan jika mereka dihalangi, maka disitulah jihad, dengan mana qital akan berlaku. Jihad pertama, menyampaikan sesuatu daripada Allah, mereka kata apa sekalipun, kita tetap menyempurnakannya. Tapi sehingga tahap mereka menzalimi, mereka menghalang dengan tidak ada apa-apa alasan, maka jihad satu lagi, jihad yang kira kemuncak, disyariatkan, iaitu jihad dengan mana kita. Jadi dua pembahagian surah Al-Baqarah. Pembahagian pertama daripada ayat 1 hingga ayat 177, Tauhid dan Risalah. Ayat 178 hingga akhir, jihad dan infak bersama umur munazimah dengan umur muslihah. Kita tengok ayat. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kamu hanya satu ilah yang Maha Esa. Kepadanya adalah lakukan doa. Kepadanya adalah memohon pertolongan dan bantuan. Kepada syariatnya lah adalah kamu pelajari dan ikuti. Dan ibadat yang disyariatkan kepada kamu melakukannya adalah kamu lakukannya dengan penuh khusyuk sebagai tanda bersyukur. La ilaha illahu, tidak ada ilah lain kecuali dia sahaja. Ar-Rahman, memiliki sifat maha murah. Ar-Rahim, lagi maha mengasihani. Ini dakwah. Ilah kamu ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan dia sahaja. Dia bersifat Rahman, Rahmanud dunia, dan dia sifat Rahim, Rahimul akhir. Dalil ciptaan dia. Dia Maha Esa kerana ciptaan dia semua sekali, apa yang dia beritahu dalam kitab dia, membukti kata dia ni adalah hak dia dan milik dia. Kalau seandainya ada ilah lain, dia kena beritahu kitab dia. Tapi tidak ada sebarang kitab di permukaan bumi yang disembah kepada Allah kecuali wahyu Al-Quran. Allah beritahu, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada ciptaan lapisan langit dan bumi, daripada tidak ada kepada ada, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbezaan perselisihan malam dan siang, wal fulki, dan kapal allati tajri fil bahr, yang berlayar di lautan sana, bima yanfa'un nas, yang membawa perkara-perkara, benda-benda yang boleh memberi faedah kepada manusia melalui jalan laut. Lagi, wa ma anzalallahu minas sama', dan air yang Allah turunkan daripada langit, yakni mimma'in, daripada air hujan. Wa ahya bil arda ba'da mautiha, lalu Allah menghidupkan dengan air hujan itu bumi selepas gersang. Wa batha fiha, dan Allah Ta'ala biak dan kembangkan fiha, di permukaan bumi, min kulli dabbah, daripada setiap binatang yang bernyawa yang melata. Wa tasrifir riyah, dan pada peredaran angin, lajunya, arahnya. Wasahab, dan pergerakan sahab, mana awan, al-musakhkhari, yang Allah Ta'ala tundukkan.
yang terapung-apung baina samai wal ardh, daripada di antara langit dan bumi. Kesemua ini sebenarnya dia tidak jadi sendiri. Dia diciptakan oleh Allah Ta'ala yang memberitahu semua ini. Dia tidak jadi sendiri. Dia adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala yang memberitahu semua ini dalam kitabnya. Maka la ayatin. Semua itu adalah bukti-bukti, tanda-tanda Allah yang mencipta dan dia Maha Esa. Semua itu adalah tanda-tanda maksudnya dialah yang mencipta, dia Maha Esa. Dalil-dalil dia Maha mencipta sebab dia boleh beritahu. Kadang-kadang tidak ada hubungan dengan kitab wahyu, kita duk kata mana Allah Ta'ala, kita kata alam ini. Jadi alam ini dengan tidak ada perantaraan kitab, jadi sangat sukar untuk ditasawur dengan jelas. Sangat sukar. Jadi apabila kita tengok kitab Allah dan alam ini, barulah pendekatan takrib tasawur tu zahir. Kalau kita tidak ada guna kitab, kita kata mana Allah Ta'ala? Alam ini. Lalu kita kata takkanlah jadi sendiri. Itu ada satu perkara yang berat untuk diterima. Lebih mudah kita beritahu, Allah Ta'ala beritahu dalam kitab dia buat alam ini. Dia syabar, mana-mana manusia. Kalau dia kata ada ilah lain yang mencipta, tolong beritahu. Itu ni di kitab, Allah kata. Jadi itulah secara pendalilan yang sangat mudah dan sangat mantap. Jadi sini sebagai dalil alam ini. La ayat. Semua ini adalah dalil-dalil Allah yang Maha Esa boleh buat semua ni. Dan dia Maha berkuasa dan mengetahui segala-galanya. Liqaumi ya'qilun. Akan memberi faedah kepada kaum yang suka berfikir. Tidak tengok saja. Kalau dah ditanya, kenapa ramai orang tengok semua ni tak dapat apa-apa pun daripada tauhid? Allah beritahu, liqaumi, kepada kaum yang sifatnya ya'qilun. Ada akal yang waras dan cuba berfikir melalui ayat-ayatnya, melalui bukti-bukti yang diberitahu olehnya dalam kitabnya. InsyaAllah dia akan kenal Allah yang Maha Esa. Jadi dakwah dah jelas dengan dalil. Tinggal lagi manusia tak boleh terima. Tidak boleh mentauhidkan Allah. Sedangkan dalil sepenuh-penuh dalil ini adalah menggambarkan Allah Maha mencipta dan dia saja, tidak ada dikongsi oleh sesiapa. Jadi ayat seterusnya sebagai zajrun. Wa minan nas, ada di antara manusia ini pula, man yattakhidhu min dunillahi andada, yang mengambil selain daripada Allah ada wakil-wakil untuk diseru sama. Andada ni adalah merupakan syuraka, wakil-wakil yang mereka seru. Bukan semua fil ibadah, dalam berdoa, dalam tawaf, dalam i'tikaf, dalam menyebut nama, dalam meluahkan perasaan. Semua itu perkara-perkara ibadat. Jadi dia mengambil selain daripada Allah anda ni mana benda-benda yang dia bubuh padanya sifat-sifat ketuhanan dan dia seru seperti Allah. Nidun maknanya yang menyamai Allah di segi ibadat dan seru. Lebih teruk lagi daripada itu, yuhibbunahum, mereka kasih juga kepada benda-benda ini kahubbillah, seperti mana mereka kasih kepada Allah. Mereka kasih pada benda-benda ini, pujaan-pujaan mereka itu sebagaimana mereka kasih pada Allah. Jadi bercampurlah kasih mereka kepada Allah pun ada, kepada selain daripada Allah. Waktu mereka beribadat kepada Allah kadang-kadang, waktu mereka berdoa kepada selain daripada Allah Ta'ala pun ada. Jadi itulah konsiah. Itulah syirik. Jadi ada tain-tain dia, seolahnya kata ambil contoh, tain-tain dia mari masjid. Tain-tain dia pergi kubur. Dia ada perkongsian. Sama-sama nak minta. Jadi banyak mana benda yang dia akan minta. Jadi anda dan sini Allah beritahu sebagai zajrun untuk Quran. Jadi setelah sabitnya Allah Maha Esa, dengan segala bukti yang Allah telah beritahukan kepada kita, jadi tiada lagi sepatutnya manusia itu ada akal yang pergi kepada dia benda yang lain. Setelah sabitnya bukti. Jadi ayat ini sebagai zajrun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid, dia tidak begitu.
Orang tu asyaddu hubban lillah. Mereka hanya kasih betul-betul kepada Allah. Kerana dia meyakini daripada pemberitahuan Allah apabila segala-galanya dalam tabbiran Allah yang Maha Esa, maka tidak perlu cari yang lain. Ada masalah apa-apa, sembahyang dan minta kepada Allah. Ada masalah apa-apa, ikut dan patuh pada syariat, mengikut panduan yang diajar oleh Rasulullah dan minta kepada Allah. Jadi walladzina amanu, dan orang-orang betul-betul beriman atas akidah tauhid, akidahnya seperti dakwah dan dalil, asyaddu hubban lillah. Mereka akan kasih sungguh kepada Allah. Mereka tidak akan mengutamakan Allah Ta'ala selain pada Allah Ta'ala berbanding dengan Allah. Mereka akan mengutamakan setiap perkara Allah melebihi yang lain-lain. Takhwif ukhrawi. Kalaulah sekiranya mereka yang memuja dan melakukan permohonan dan doa kepada selain pada Allah mati dengan tidak bertobat, mati dengan keadaan kufur dan syirik, Allah kata walau yaral ladzina zalamu. Kalaulah orang zalim itu dapat tengok. Kalaulah orang zalim itu dapat tengok, yakni di akhirat nanti. Id yarawna al-'adzab. Ketika mereka melihat azab neraka. Ketika mereka melihat azab neraka. Kalaulah orang zalim itu dapat tengok diri mereka ketika mereka melihat azab neraka. Jumlah muqaddarah bagi jawab law, lama fa'alu dzalika. Nescaya mereka tidak akan seru andada. Nescaya mereka tidak akan seru andada. Sebab apa? Apabila pergi di akhirat, Allah tak zahir lagi di sana kuasa-kuasa makhluk. Allah tak zahir lagi di sana kuasa-kuasa makhluk. Sepenuh-penuhnya kuasa Allah Ta'ala yang menghukum mereka. Jadi, annal quwwata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan, kudrat sepenuhnya itu milik Allah. Wa anna allaha syadidul iqab, syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Ta'ala azabnya sangat-sangat berat. Jadi oleh kerana dia tak nampak perkara seperti ini, kerana kurang sangat hubungannya daripada kitab yang memberitahu dan menceritakan perkara. Di sana nanti, ini jumlah badaliyah bagi Yarawna. Jumlah badaliyah bagi Yarawna. Jadi ketika mereka melihat azab, kalaulah orang yang zalim dengan sebab syirik, ketika mereka melihat azab, nescaya mereka tidak melakukan pemujaan kepada anda dah. Kerana di sana Allah berkuasa sepenuhnya. Di sana Allah Ta'ala hukuman dan azabnya begitu berat. Kemudian diadakan jumlah id yarawnal azab. Ketika mereka semua yang syuruk kufur dan syirik ini melihat azab di akhirat, tabarra'a alladhina ittabi'u minal ladhina ittaba'u. Tabarra'a akan melepas diri, akan membebas diri orang-orang yang pernah jadi ketua yang diikuti. Akan melepaskan diri, akan membebaskan diri orang-orang yang menjadi ketua yang diikuti. Minal ladina taba'u, membebaskan diri dia daripada orang-orang yang mengikut dia. Mana dia kata kami tidak menyebabkan kamu sesat. Sedangkan perkara itu berlaku pun di dunia. Kerana dakwaan dia sesuatu yang dia kata atas tajuk agama, begitu ramai orang ikut. Memang dia adalah nama-nama yang zahir sebagai ketua, sebagai syekh atau kepada pemimpin golongan-golongan seperti itu. Tapi apabila pergi ke akhirat, tabarra'ah. Di waktu mereka itu yang menjadi ketua, yang diikuti itu cuba melepas dan membebaskan diri daripada orang yang pernah mengikutinya. Tak mengaku ataupun tidak bersedia untuk membantu dan tidak bertanggungjawab untuk menolong. Jadi Allah beritahu wara'ul azab. Kedua-dua kumpulan, baik ketua yang diikuti, baik majoriti pengikut, kedua-dua ra'ul azab, tengok azab neraka. Kedua-dua kumpulan ini tengok azab neraka. Wa taqatta'at bihimul asbabu, dan telah putus segala hubungan-hubungan sebelum. Telah putus segala hubungan-hubungan sebelum. Seperti dunia dulu, orang ni tidak ada duit, kawan dia bantu. Orang ni tidak ada barang, kawan dia bagi. Orang ni dalam kesusahan dan kesempitan, kawan dia bantu. Itu adalah asbab duniawiyah. Jadi apabila sampai ke akhirat, taqatta'at, telah putus
pada mereka itu segala asbab hubungan sebelum itu. Kemudian waqala alladziina tabau, golongan-golongan pengikut yang majoriti, pengikut buta huruf ni ataupun pengikut taklid buta ni, waqala alladziina tabau, dan berkata pengikut-pengikut, golongan yang mengikut dengan cara tidak tahu dalil dan bukti. Lau anna lana karrah, kalaulah ada bagi kami kembalian semula ke dunia, nak memperbetulkan akidah semula, nak memperbetulkan amal ibadat semula, nak memperbetulkan segala-gala kesilapan. Jadi kalaulah ada bagi kami karrah, kembalian semula, fanatabarra'a minhum, kami akan membebaskan diri kami daripada mengikuti mereka. Biar mereka kami. Kama tabarra'u minna, seperti mana sekarang ini mereka membebaskan diri mereka daripada hubungan dengan kami, sedangkan kami adalah pengikut tegar mereka. Kadzalika, beginilah wahai orang baca Al-Quran, yurihimullahu a'malahum, Allah memperlihatkan kepada mereka kesan buruk amalan-amalan syirik mereka. Hasaratin alaihim, menjadi hasaratin, menjadi bahan penyesalan yang besar ke atas mereka. Jadi amalan-amalan syirik mereka bila sampai ke akhirat menjadi bahan penyesalan besar, tapi sesalan di sana tidak lagi berguna, kerana mereka itu tak akan dikeluarkan daripada api neraka. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, walaupun menyesal banyak mana sekalipun, tidaklah mereka itu bi kharijin, dapat dikeluarkan minan nar, daripada api neraka. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi Allah Ta'ala jelaskan dakwah tauhid, Allah jelaskan dalil. Ada manusia yang tidak boleh terima, ini jadi dia di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada kita, di antara kekufuran yang berlaku pada manusia bukan daripada syirik saja, menghalal dan mengharamkan sesuatu. Menghalal dan mengharamkan sesuatu. Dibisikkan oleh syaitan dalam hati dia, buat kerja Tuhan. Soalnya buat kerja Tuhan. Benda ni tak boleh makan, benda ni boleh makan. Dalam daerah kita panggil pantang larang. Dia pantang larang ada dua jenis. Satu, pantang larang tibbi. Tibbi maknanya kesihatan. Barang jenis panas tak boleh pada orang sejuk. Contohnya, barang-barang sejuk sangat tak boleh. Jadi benda seperti kadang-kadang dia panggil pantang larang tibbi, kesihatan. Dia tidak ada masalah sebab dia boleh dengan asbab. Untuk satu tempoh kamu tak boleh makan benda ni. Setelah dia dapati kesihatan kamu okey, boleh makan. Kamu kena guna benda ni. Baik macam mana. Untuk satu tempoh, bila sembuh, kamu tinggalkan. Jadi ada perkara-perkara di segi kesihatan dikira asbab biasa, di bawah lingkungan asbab. Jadi pantang larang sementara atas asbab biasa memang tidak ada masalah. Yang dikenaki menghalal dan mengharam sesuatu tanpa asbab biasa, hanya semata-mata bisikan. Contohnya masyarakat kita kata, golongan kita tak boleh makan benda ni. Kenapa? Kamu golongan manusia ke jin? Manusia dia boleh makan. Siapa tak boleh makan? Tak boleh makan dengan tidak ada sebab. Itu luar biasa. Apakah itu adalah dia panggil halal haram, yang merupakan tugas ketuhanan dia ambil. Kufur dengan sebab ni. Jadi ulama Yahudi yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang diterjemahkan oleh Nabi, kamu dulu menjadikan ulama sebagai Tuhan kerana kamu ikut ulama yang menghalal dan mengharamkan, mengikut perasaan dan juga nafsu mereka, bukan daripada wahyu. Itulah Yahudi bila dia masuk Islam, ataupun Nasara bila dia masuk Islam, dia kata, kami tak pernah sembah ulama-ulama kami, ya Rasulullah. Kenapa kami dikatakan menjadikan ahli ulama sebagai Tuhan? Nabi kata, tidakkah ahli ulama kamu telah mengharam sesuatu mengikut nafsunya? Ahli ulama kamu telah melakukan sesuatu, benda ni boleh tak boleh mengikut nafsunya? Dia kata benda tu ada, itulah dia Tuhan. Menghalal dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah. Jadi kamu telah ikutinya seolah kamu telah jadinya sebagai Tuhan. Yang kita akan baca dalam surah Taubah. Kita boleh rujuk di sana. Jadi tajuk-tajuk seperti ini di antaranya ialah, ya ayuhan nas, wahai manusia semua, tak kira siapa, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kamu boleh makan daripada apa yang ada di muka bumi ini, halal di sisi Allah. Lagi thayyibah, dengan cara baik.
Kamu boleh makan apa saja yang ada di permukaan bumi yang Allah Ta'ala katakan benda tu halal. Mana ada dalam syariat kebenarannya lagi tayyiban. Tayyiban maknanya baik di segi hubungan hamba dengan hamba. Maknanya barang tu barang yang diperolehi dengan cara beli. Kalau katalah kambing, dia memang halal. Dia tidak khinzir. Tapi janganlah kambing tu kamu ambil dengan cara tak tayyib. Kamu dengan ambil dengan cara curi. Ataupun memang kambing ini kamu dah beli. Jangan pula nak makan dia dengan pukul dia. Tidak disembelih. Itu dia panggil tidak tayyib. Jadi, makanlah olehmu apa-apa yang ada di permukaan bumi, yang ada nas padanya halal, dan cara pemilikannya, cara prosesnya juga tayyib. Betul dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dalam tajuk makan minum ni, jangan pula kamu ikuti jejak langkah syaitan yang dibisikkan-bisikkan syaitan yang mengatakan kepada kamu benda ni haram. Seperti ada di kalangan orang Mekah. Kalaulah unta ni begini-begini telah mengeluarkan hasil, maka unta ni kita jadikan dia sabil. Satu orang pun tak boleh makan. Kita akan baca perkara ini dengan lebih detail dalam surah An-Na'am. Jadi Allah perbetulkan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu kepada kamu khasnya musuh yang sangat jelas. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Syaitan ni kerja dia hanya membisikkan kamu perkara-perkara yang dikira jahat di segi amalan. Wal fahsya dikira keji di segi akhlak. Itulah bisikan dia. Dia membisikkan kamu, yakni menyuruhkan kamu dengan bisikan supaya melakukan amalan-amalan dosa. Wal fahsya amalan-amalan keji, yakni keji khasnya di sisi akhlak. Dan syaitan juga membisikkan kamu wa antaqulu 'ala Allah, mengatakan sesuatu atas nama Allah ma la ta'lamu, perkara yang kamu tak tahu ada atau tidak ada sabit daripada wahyu. Dia telah bisik kepada kamu supaya kamu kata apa-apa pun Allah nak begini, agama Allah nak begini. Dan kamu tak tahu, la ta'lamu, kamu tak tahu wahyu tentangnya sabit atau tidak. Kemudian setelah berlaku satu resam dalam masyarakat daripada bisikan syaitan tadi, mungkin dibuat kerana jahil, mungkin dibuat kerana tak sedar, mungkin dibuat kerana tak belajar. Lalu apabila diberitahu perkara-perkara seperti itu salah dengan sebab menyanggahi dalil, dengan sebab tidak ada bukti yang jelas, jadi apabila dinasihati, apa mereka kata? Jadi masyarakat yang dinasihati apabila dia sudah terjebak dengan satu resam yang lama, biasanya mereka ni tak mudah menerima teguran. Sebab nama pun jahil. Nama jahil ni nama keras kepala. Dia tidak seperti orang alim. Tapi alim yang betul-betul menuruti nafsu, jadi Yahudi, dia akan jadi keras dengan sebab degil. Biasanya orang belajar, dan tujuan belajar untuk mengikuti perkara seperti ini, tidak ada masalah untuk ditegur. Tapi kalau dah digolongan jahil, sangat suka untuk ditegur. Begitu kan alim yang tujuannya untuk duniawi ataupun untuk mengikuti hawa nafsu, juga dia adalah dikira golongan degil. Jadi degil dengan jahil memang payah nak diubati. Contoh Allah beritahu sebagai zajrun, wa idza qila lahum, apabila diberitahu kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah kamu semua wahyu yang Allah telah turunkan. Jangan ikut perasaan, jangan ikut suasana, jangan ikut sesiapa. Jadi ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang Allah telah wahyukan. Qalu, mereka jawab macam mana? La, mereka kata tidak. Sini bukan darullah. La, bahkan kata mereka, nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan ikut apa yang kami telah dapati datuk nenek kami buat. Itulah jawapan mereka. Rata-rata jawapan degil dan jahil inilah. Bukan jawapan ilmiah atau bukan jawapan orang berilmu. Jadi cara yang paling baik untuk mereka ini, kena bawa mereka dalam suasana ilmu. Kena dekatkan mereka dengar perkara-perkara yang dikira ilmu, iaitu ilmu wahyu. Jadi apabila dikatakan mereka, ikutlah kamu semua apa yang Allah telah turunkan. Qalu, mereka jawab, la, tidak. Bal, bahkan kami nattabi'u, akan ikut ma alfaina, apa yang kami dapati alaihi, atas cara itu aba'ana, datuk nenek kami.
Dia buat apa, kami ikut dia. Allah beritahu dalam ayat seterusnya, datuk nenek dia ada dua jenis. Satu datuk nenek yang kita baca tadi, tilka ummatun qad khalat. Datuk nenek daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Itu datuk nenek juga. Jadi dua jenis datuk nenek. Kalaulah datuk nenek kita adalah golongan yang ilmuwan, yang berilmu, yang ikut wahyu, jadi kita ikut atas dasar ilmu, bukan atas dasar datuk nenek. Datuk nenek kita buat begini, kita pun buat begini. Datuk nenek kita sembahyang 5 waktu, kita sembahyang 5 waktu. Datuk nenek kita makan perkara-perkara halal, dia tak makan benda haram, kita pun ikut benda halal, benda haram. Sebab apa? Sebab dia ikut wahyu. Dia datuk nenek juga. Jadi sini Allah beritahu sebagai bentuk teguran, di antara au dengan waw satu jumlah muqaddarah. Ayat tabi'unahu, apatutkah mereka mengikuti datuk nenek juga, walau kana aba'uhum, sekalipun datuk nenek mereka itu la ya'qiluna syai'an, tidak faham apa-apa pun agama, wala yahtadun, dan tidak terpimpin dengan mana-mana kitab daripada langit. Nak ikut juga. Bermakna bukan semua datuk nenek. Datuk nenek yang ada akal, yang belajar, yang terpimpin dengan sebab ikut wahyu, kita boleh ikut. Tapi bukanlah dasar ikut dia, ikut wahyu yang dia pernah ikut. Jadi sini muqaddar, ayat tabi'unahum walau kana. Apakah mereka itu akan mengikuti datuk nenek juga, walau kana abahum, sekalipun datuk nenek mereka itu la ya'qilun, tidak memahami syai'an sedikit pun tentang agama, kerana tak belajar. Wala yahtadun, dan mereka tak terpimpin dengan mana-mana kitab pun sebagai bukti, sebab tak belajar. Jadi nak ikut juga. Sedangkan perkara dunia pun manusia buat pilihan dengan jelas. Datuk nenek mereka perompak, datuk nenek mereka kaki arak, datuk nenek mereka kaki judi, datuk nenek mereka penagih. Dia tak ikut. Bukan kerana apa? Kerana benda tak betul. Dalam perkara dunia pun dia pilih-pilih. Ini kan pula dalam perkara agama. Jadi agama oleh kerana dia suci, dia dibekalkan dengan wahyu, darjat yang paling tinggi, maka ikut semata-mata dengan tidak ada penjelasan, tidak patut dan tidak boleh. Sini dia pengayat teguran. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai bandingan. Setelah dinasihati, contohnya dalilnya begini, dia lagi mudah dan jelas. Apa yang dibuat ini sebenarnya resam yang boleh menyebabkan menyusahkan. Sebab resam dengan sunnah ia berbeza. Sunnah dia mudah, dia boleh dibuat sentiasa. Di samping Allah ada keredaan, Allah bagi keredaan, Allah bagi pahala. Manakala resab, dia tidak ada apa-apa jaminan, dia adalah anak sahaja dan menyusahkan. Jadi kedua-dua ini sudah ada perbezaan. Jadi kalau mereka tak boleh dengar juga, Allah beritahu dengan bentuk perbandingan. Wa mathalul ladzina kafaru, dan bandingan orang yang ingkar, yang tidak memahami agama, dengan sebab tu jadi kufur. Kama thalil ladzi yan'iqu, seperti satu orang yang meneriak. Bima la yasma'u, akan binatang yang tak boleh dengar, illa du'aan, kecuali panggilan, wanidaan, ataupun tak dengar kecuali panggilan ataupun nidaan, laungan. Kerana mereka bukan ada pada mereka kefahaman. Contoh mudah, Allah Ta'ala adakan di sini sifat dengar. Kambing ada sifat dengar, kita ada sifat dengar. Tapi sifat dengar mereka hanya kadar dengar nidak wa doa. Panggil mari, dia mari. Kalau dia duduk jauh, kita bertepik kuat-kuat, dia pun fikir, ni Tuhan dia. Dia pun mari tempat Tuhan dia. Dia kata tu saja. Kalau kita syarah dalam bahasa apa pun memang tak berhenti. Jadi orang yang tidak boleh memahami penjelasan-penjelasan kitab wahyu, tak ubah seperti mana seseorang tu berteriak kepada binatang yang tak dengar kecuali panggilan dan tak dengar kecuali tepikan. Huraian-huraian memang dia tak boleh terima. Jadi binatang tak apalah, dia sudah ada kata tu. Manusia tidak sepatut. Hum summun, mereka adalah pekak daripada kebenaran.
Bukmun, mereka adalah bisu daripada kebenaran. Umyun, dan mereka adalah buta daripada kebenaran. Fahum la ya'qilun, maka mereka tidak boleh memahami kebenaran. Boleh dengar benda lain, duniawi dia boleh dengar, tapi kebenaran dia tidak boleh memahami. Tidak boleh memahami. Ini adalah ayat-ayat teguran yang Allah Ta'ala turunkan. Ayat seterusnya, pengharaman yang manusia buat bukan daripada perintah Allah, kena langgar. Contohnya masyarakat kita di antara kata mereka benda ni tak boleh makan, ikan ni tak boleh makan, benda ni tak boleh makan. Kita kena langgar. Kita kena lawan dia, kita makan. Sebab itulah pembasmian akidah yang salah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kulu, Allah kata. Wahai yang telah beriman, kamu semua makanlah. Min thayyibati ma razaqnakum, daripada perkara-perkara yang baik lagi halal yang kami telah ciptakan kepada kamu untuk tu. Kalau orang tu kata tak boleh makan kerana tu, tak boleh makan kerana ini, jangan berani pada dia. Kamu tak boleh ikut pantang larang dia. Kamu kena makan. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah dengan melakukan taat semata-mata kerananya. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kepadanya lah kamu melakukan ibadat, maka buatlah ibadat kerana tanda bersyukur kepada Allah. Jadi ambil benda-benda halal, ibadat dengan cara baik dan sempurna. Allah Ta'ala beritahu, innama harrama alaikumul maitatah, sesungguhnya hanya Allah Ta'ala haramkan kepada kamu bangkai, waddama, dan darah yang mengalir, walahmal khinzir, daging khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih disebut nama lain pada Allah. Ini memang haram. Manakala orang Arab musyrikin buka pula dia kata halal. Jadi innama di sini hasad idhafi. Mana sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang kamu pula kata halal. Maknanya bukan 4 ni saja haram. Banyak lagi perkara yang Allah Ta'ala haramkan dalam pada kitab Quran ini, juga dalam hadis-hadis Nabi. Mana banyak. Cuma 4 ini adalah apa yang difaham oleh orang Arab Mekah halal. Dia terbalik. Jadi sesungguhnya yang haram betul-betul, yang Allah Ta'ala haramkan kepada kamu, yang kamu pula kata kepada benda tu halal, al-maitata, bangkai. Seperti tadilah. Dia kata macam mana Muhammad ajak kita sembelih halal, Allah matikan dia sendiri tak halal. Waddama, dan juga darah yang al-masfuhah, darah yang mengalir. Sebab Arab dia suka makan darah, minum darah. Dia sama ada himpungkan dia, keraskan dia menjadi seperti ketulan, ataupun dia minum terus. Arab ni dia minum darah. Dia kata halal. Jadi Allah kata sebenarnya itulah haram. Walahmal khinzir, dan lahmal khinzir. Walaupun sebut lahma meliputi semua perkara-perkara yang ada pada khinzir. Dan wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa saja binatang yang disembelih tidak kerana Allah, bahkan disembelih kerana syaitan, disembelih kerana pemujaan. Dengan begitu pun, kalaulah tidak ada yang halal, ada yang haram saja, dan kamu terdesak, dibenarkan. Faman ittara, maka siapa dia yang terdesak kerana putus bekal makanan, cuma ghaira baghin, dia tidak seronok nak memakan, dia tidak ingin untuk memakan daripada asalnya, tapi oleh kerana terdesak, terpaksa, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala ithma alaih, maka dengan sebab nak jaga supaya dia tidak mati, lisaddir ramaq, untuk menyelamatkan nyawa, dibenarkan. Tapi kadar supaya dia tidak mati. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Seterusnya, perkara-perkara seperti ini juga ada dalam kitab mereka Yahudi, dan ada dalam kitab Nasara. Cuma mereka sembunyikan. Sebab itu diulangi semula. Tadi dah kita baca, sini diulangi semula, dituju khas kepada mereka-mereka. Tajuk-tajuk yang dibaca ini disembunyikan. Jadi Allah Ta'ala beritahu sebagai zajrun, asalnya untuk ahlu kitab. Di samping ayat ini juga memberi makna takhwif ukhrawi, sebab natijahnya adalah azab akhirat. Allah berfirman, innal ladina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, minal kitab, daripada kitab wahyu. Tujuan apa dia sembunyi? Dia ada tujuan duniawi.
Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka sanggup tukar dengan menyembunyikan ayat Allah untuk dapat habuan dunia yang sedikit. Ini ayat kadang-kadang dibaca dalam wahyu, ada sungguh. Cuma bila diberitahu pada masyarakat, masyarakat tak setuju. Apabila masyarakat tak setuju, masyarakat tak bagi kepada kita tugas. Masyarakat tak bagi imbuhan kepada kita. Jadi tujuan duniawi inilah menyebabkan dia tak berani baca. Dia pun sembunyikan. Jadi apabila dia tak baca, seolah benda itu tidak ada. Seolah benda itu tidak ada. Jadi tak beritahu perkara yang wajib beritahu, termasuk dalam ayat ni. Jadi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka sanggup tukar dengan menyembunyikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang tidak disukai oleh pendengar. Dengan mengambil thamanan qalila, mengambil habuan dunia yang sedikit. Habuan dunia ni ulama tafsir tulis termasuk harta ataupun pangkat dan kedudukan. Kalau benda-benda seperti itu telah menjadi sumber rezeki dia, ulaika, orang bersifat seperti tadi, dapat rezeki dengan menyembunyikan wahyu, ma yakuluna fi butunihim illa nar, tidak mereka memakan untuk memasuk dalam perut mereka kecuali api neraka. Ini adalah rasuah paling besar. Jenayah dia paling besar. Sebab dia melibatkan agama. Dia melibatkan agama. Dalam ayat lain kita akan jumpa dalam surah An-Nisa diterjemah dengan makna suhtun. Suhtun ni maknanya habuan yang diperolehi dengan merosakkan agama. Suhtun. Jadi tidaklah mereka memakan apa yang mereka penuhi dalam perut mereka kecuali api neraka. Dan apabila mati, wala yukallimuhumullah, tidak Allah Ta'ala bertitah kepada mereka dengan titahan yang lemah lembut pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak akan bersihkan mereka sekali-kali untuk dimasukkan semula ke syurga. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu azab sangat pedih. Ulaika, orang bersifat seperti itu, alladzina ishtaru dhalalata bil huda, golongan manusia yang sanggup tukar mengambil hidayah, sanggup tukar mengambil kesesatan dengan jual hidayah. Sanggup tukar. Ishtara maknanya jual beli, maknanya tukar ganti. Tukar ad-dhalalata dengan mengambil dhalalah, kesesatan, bil huda dengan bayar hidayah. Wal azaba, sanggup tukar mengambil azab, bil maghfirah dengan bayar dengan keampunan. Fama asbarahum alana, alangkah mampu sabarnya mereka, beraninya mereka untuk menghadapi api neraka. Jadi natijah ini semua boleh dirumuskan dalam ayat seterusnya. Zalika, ya demikian hukuman Allah tidak lagi bertitah kepada mereka dengan lemah lembut. Mereka tidak akan disucikan lagi daripada sebarang dosa. Sebab ahli neraka dia ada dua jenis. Satu, ahli neraka yang bawa dosa banyak daripada pahala, tapi dia tidak syirik. Dia tidak mengubah suai agama. Dia tidak kufur. Dimasukkan neraka sebagai tazkiyah. Apabila bersih, barulah mereka akan masuk ke syurga. Jenis ni, jenis tak ada tazkiyah. Ulama tafsir kata, sebab jenis ni adalah jenis dosa yang sangat-sangat dahsyat. Dosa bersuai agama. Zalika, jadi mereka itu, bi'anna Allah nazzala al-kitaba bilhaq. Dengan sebab Allah Ta'ala telah turunkan kitab ini dengan sebenar untuk disampaikan. Bukan untuk disembunyikan. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, sesungguhnya mereka yang berselisih dalam kitab Allah, la fi shiqaqin, berada dalam penyimpangan daripada kebenaran, ba'idin, jauh daripada as-shawab atau anil haq, menyimpang jauh daripada kebenaran. Jadi berselisih dalam kitab yang jelas adalah golongan yang betul-betul la fi shiqaq, berada dalam penentangan ataupun berlawanan yang jauh daripada kebenaran. Semoga Allah lindungi kita daripada kebatilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله على